Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu semula kita di alam maya. Hari ini saya akan membintangkan tajuk sel sebagai unit asas kehidupan, sains tingkatan 1. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda. Di alam semesta ini terdapat bermacam-macam organisma dan bukan organisma. Di dunia ini terdapat benda hidup dan benda bukan hidup. Benda bukan hidup mempunyai unit asas. Unit asas untuk benda bukan hidup adalah atom. Atom adalah unit asas untuk benda bukan hidup. Apakah unit asas untuk benda hidup? Adakah atom juga merupakan unit asas untuk benda hidup? Jom kita selongkar berkaitan dengan unit asas benda hidup. Sel adalah unit asas kehidupan. Kehidupan adalah benda hidup. Kehidupan atau benda hidup terdiri daripada haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Mikroorganisma ialah hidupan seni yang kita tidak dapat lihat tetapi kita boleh lihat dengan menggunakan mikroskop. Sel terdiri daripada dua, iaitu sel haiwan dan sel tumbuhan. Apa itu sel haiwan? Apa itu sel tumbuhan? Kejap lagi kita akan bincangkan. Ini adalah pokok. Okey, apa yang ada di dalam daun atau pada pokok ini kita akan lihat sebentar lagi. Okey, di dalam daun terdapat banyak sel-sel. Di sini kita lihat ada banyak sel, lebih daripada satu sel. Jika kita perbesarkan lagi satu sel, maka kita akan dapat lihat sel tumbuhan seperti berikut. Sel tumbuhan mempunyai 7 struktur. Struktur yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel adalah lapisan paling luar pada sel tumbuhan yang berfungsi untuk memberi bentuk kepada sel. Struktur yang kedua adalah kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat pigmen-pigmen hijau yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Struktur yang ketiga adalah vakuol yang berfungsi untuk memberikan kesegahan kepada sel. Seandainya di dalam vakuol ini banyak subsel, maka tumbuhan tersebut akan menjadi segar. Dan sekiranya dalam vakuol ini kurang subsel, maka tumbuhan tersebut kurang segar. Struktur yang keempat adalah sel membran. Sel membran ini adalah lapisan kedua dalam sel tumbuhan. Lapisan ini berfungsi untuk membenarkan bahan kimia atau gas-gas masuk ke dalam sel atau keluar daripada sel. Struktur yang seterusnya adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk membenarkan tindak balas kimia berlaku. Struktur yang keenam adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk memberi tenaga bagi tindak balas kimia. Dan struktur yang paling akhir adalah nukleus. Fungsinya adalah untuk mengawal semua aktiviti sel. Ini adalah haiwan. Dalam haiwan terdiri daripada sel-sel haiwan. Jika kita perbesarkan sel seperti berikut. Sel ini terdiri daripada 4 struktur. Struktur yang pertama adalah sitoplasma. Berfungsi untuk membenarkan tindak balas kimia berlaku di sini. Seterusnya, sel kedua adalah sel membran. Sel membran ini berfungsi untuk menggunakan bahan-bahan kimia masuk ke dalam sel atau keluar daripada sel.
Struktur yang ketiga kita panggil sebagai nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mengawal semua aktiviti sel. Yang struktur keempat kita panggil sebagai mitokondria. So, mitokondria ini berfungsi untuk membekalkan tenaga untuk tindak balas. Berikut ini adalah contoh-contoh sel pada manusia. Ya, sel pipih ini apabila kita berbesarkan bentuknya seperti berikut. Dalam sel pipih ini terdapat sitoplasma, sel membran, mitokondria dan nukleus. Jadi sel pipih ini terdiri daripada 4 struktur dan dia adalah dalam kumpulan sel haiwan. Berikut adalah persamaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Jika kita perhatikan betul-betul, sel haiwan terdiri daripada 4 struktur iaitu sel membran, sitoplasma, nukleus dan mitokondria. Dan sel tumbuhan pula mempunyai 7 struktur. Struktur sel tumbuhan adalah sel membran, sitoplasma, nukleus, mitokondria, dinding sel, kloroplas dan vakuol. Jadi persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan adalah kedua-duanya mempunyai sel membran, kedua-duanya mempunyai nukleus, kedua-duanya mempunyai sitoplasma dan kedua-duanya mempunyai mitokondria. Perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Jika murid-murid perhatikan, dalam sel haiwan terdiri daripada 4 struktur dan sel tumbuhan terdiri daripada 7 struktur. Ya. Jadi perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan adalah sel haiwan tiada dinding sel. Sel tumbuhan ada dinding sel. Ya. Sel haiwan tiada kloroplas dan sel tumbuhan ada kloroplas. Sel haiwan tiada vakuol dan sel tumbuhan ada vakuol. Sel haiwan bentuknya tidak kekal dan sel tumbuhan bentuknya kekal. Apabila murid-murid menjawab soalan berkaitan dengan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan, murid-murid perlu menulis kedua-dua ciri sel haiwan dan sel tumbuhan. Sekiranya murid-murid hanya menulis sel haiwan tiada dinding sel, maka jawapan murid-murid adalah salah. Maka murid perlu menulis seperti berikut. Sel haiwan tiada dinding sel dan sel tumbuhan ada dinding sel. Sel-sel yang normal akan tumbuh dan membahagia dengan keadaan yang teratur dan terkawal. Apa akan jadi sekiranya sel-sel tumbuh dengan keadaan yang tidak terkawal dan membahagi terlalu batas? Adakah ia membahayakan kepada organisma tersebut? Dan kita belajar. Ini adalah tisu yang mengandungi sel-sel yang normal. Dan di sebelah ini yang bertanda bulat ini adalah sel yang tidak normal. Kalau kita perhatikan dekat situ, sel yang normal cuma ada satu nukleus, tetapi sel yang tidak normal mempunyai lebih daripada satu nukleus. Setiap sel di dalam badan mengalami pusingan jangka hayat untuk membiak, berhubung kait dengan sel-sel yang lain di sepanjang masa kehidupan. Sel terjadi jika jenis sel telah hilang kawalan mekanisma dan membiak dengan tersendiri tanpa dapat dikawal oleh badan. Semua jenis kanser, termasuk kanser di kalangan kanak-kanak, adalah penyakit biasa terjadi di mana pertumbuhan sel di luar kawalan dan tumbuh dengan luar biasa daripada segi saiz dan bentuk. Ia tidak mempedulikan sel-sel yang lain di dalam badan. Sel ini juga memusnahkan sel yang bersebelahan dan sel kanser ini boleh merebak kepada organ-organ dan tisu-tisu lain. Dengan pertumbuhan sel kanser, ia memerlukan lebih makanan di dalam badan dan kanser ini mengakibatkan daya tahan badan menurun, memusnahkan organ dan tulang
serta melemahkan sistem pertahanan iaitu keimunan badan untuk melawan penyakit. Dekat sini kita boleh perhatikan di sebelah kiri dan kanan ini adalah sel yang normal, manakala yang berwarna biru itu adalah sel kanser yang membiak dengan kadar yang sangat cepat. Dan ini kita boleh panggil sebagai ketumbuhan. Contoh satu lagi, contoh ni di kawasan pankreas, bahagian A itulah sel yang normal, bahagian B itu ada sedikit sel yang tidak normal, dan sel yang tidak normal ini akan membiak dengan sangat cepat, ya, dan akan menghasilkan sel kanser. Okey, ruangan uji minda. Murid-murid boleh membaca soalan ni, kemudian boleh menulis jawapan di ruangan komen di bawah video ini. Okey, soalan pertama. Organisma boleh dikelaskan kepada berapa kumpulan? Ingat balik Okey, kedua, kenapa daun pokok kelapa berwarna hijau? Jelaskan. Ketiga, adakah bawang mempunyai kloroplas? Jika iya, tuliskan jawapan. Jika tidak, berikan alasan. Okey, soalan 4. Di manakah kita boleh menjumpai Chlamydomonas dan Euglena? Moga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan anda.